Apabila lalat masuk ke dalam air kamu, rendamkanlah lalat tu, kemudian buangnya. Ini kerana salah satu sayapnya adalah racun dan sebelah lagi adalah penawar. Okey, jadi apa yang dikatakan oleh hadis ni, dia create satu kontroversi. Secara umumnya kita tahu yang lalat ni adalah satu benda yang kotor. Dia pergi dihinggap dekat benda-benda kotor, mayat, dekat bangkai, dekat tahi, dekat sampah. Sebenarnya disebabkan lalat ni pernah berlaku banyak penyakit yang pandemik, dan peranan lalat ni sendiri adalah sebagai vektor, pembawa. So dia akan carry sahaja apa-apa yang lekat pada badan dia, dia akan carry je lah kan. So memang secara umumnya lalat ni kotor. Jadi macam mana boleh hadis ni katakan dia ada penawar kan? Rupanya dah ada orang, saya bukan kaji pasal lalat tu, saya kaji pasal orang yang kaji pasal lalat tu. Rupanya dah ada orang yang buat kajian tentang lalat ni. Kajian terawal dibuat oleh Ajtaili dan rakan-rakannya, orang Egypt kalau tak silap lah. Jadi dia pun kaji benda ni dan dia dapati sebenarnya lalat ni kan ada dua sayap, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri dia memang ada bakteria, dekat sebelah kanan dia tak ada bakteria kotor tu. Lalat ni nama saintifik dia Musca domestica tau. Okey, domestica refer kepada dia adalah domestic fly lah kan, family name semua tu. Jadi orang mula kaji pasal sayap sebelah kanan ni. Rupanya dekat sebelah kanan ni dia ada antibacterial properties. Dia ada sejenis bakteria yang dinamakan sebagai Bacillus circulans, di mana bakteria ni bertindak untuk menghasilkan antibiotik. Dan di badan lalat tu sendiri dia ada sejenis bakteria yang dinamakan sebagai Actinomyces. Actinomyces ni pun dia akan hasilkan antibiotik dan juga dia akan bertindak sebagai antifungal lah. Jadi dua benda ni dikatakan sebagai penawar lah sebenarnya. Apa kajian yang mereka buat adalah untuk test keberkesanan bakteria ni. Okay, katakan ada air kan. Okay, dia ada beberapa variable lah. Satu, lalat yang terjatuh sendiri dalam air tu, air kotor tu. Dan dia terjatuh sendiri dan kita terus angkat buang. Dan lagi satu, kita rendamkan lalat tu sekali, buang. Dan yang kedua adalah kita rendamkan lalat tu 2 kali, kita angkat, buang. Bila test balik kan, bakteria yang ada dalam air, bagi air yang dicelup berkali-kali dengan lalat tu adalah lebih kurang berbanding dengan jumlah bakteria yang ada dalam air yang lalat jatuh secara naturally, kita angkat buang. Maksudnya lalat tu kena betul-betul direndam dalam air dan diangkat buang. Dia tak boleh macam dia jatuh je macam tu terus buang. Sebab dia bila jatuh macam tu je, dia akan tinggalkan racun dia yang sebelah kiri tu sebenarnya. Tu apa kajian yang mereka buat ni lah. In fact kalau katakan kalau air tu kotor sekalipun, dia boleh bersihkan sebenarnya. Contoh ada satu eksperimen dia buat air tu dah kotor dengan E. coli. Bakteria E. coli kan macam bakteria yang sangat berbahaya kan. Jadi bila letak lalat, bila rendam lalat ni, dia macam inhibit growth of E. coli tu. So E. coli tu tak menjadi banyak, dia berkurang tapi tak adalah hilang terus, dia berkurang. Jadinya memang ada penawar pada sayap lalat ni. Tapi sebagai orang sains, kalau kita tengok research materials ni kan, biasanya kita akan tengok dari mana, dari negara mana, berapa tahun yang lepas. Pasal kajian ni nak kata dalam 5 tahun yang terakhir mungkin ada 1 atau 2 saja. So keberkesanan result finding tu nak kata masih boleh dipakai tu kurang sikit lah. Ni hadis kan, takkan tak percaya kan. Hadis sahih pula tu dah check dekat Mufti page tau. Dan orang yang melakukan research ni rata-ratanya adalah orang Muslim. Jadi orang Barat, sebab dia kontradik dengan research orang Barat, di mana orang Barat ni dia kata banyak jenis bakteria kotor yang ada dalam lalat ni kan, dia adalah vektor. Dia memang lalat ni bawa macam-macam bakteria lah, lebih daripada 1000 jenis pun orang pernah claim tau. Sepatutnya kena ada kajian yang lebih mendalam lah. Even dekat Malaysia pun kita sepatutnya researchers yang tengah bekerja di luar sana yang kaji pasal E. coli. Sebab saya pernah ada kawan dulu yang kaji pasal E. coli, presence of E. coli ni dekat tangan-tangan peniaga. Kan peniaga biasa dia jual makanan, dia yelah lepas dia bungkus makanan dia akan pegang duit semua. Walaupun dia basuh tangan, E. coli yang banyak pula tu masih ada dekat tapak tangan dia. Jadi bila kita kaji pasal E. coli ni, takkan kita nak left out hadis ni kan, so that kita pun boleh kaji lah hadis ni betul. Okay, bukan nak pertikaikan je, kita nak bagi tahu dunia ni okay, betul dengan bukti, dengan data. Macam tu. Bila kita kaji ni, mostly kita tengok tafsiran-tafsiran ni dia
gunakan perkataan rendamkanlah tu kan. And then dia gunakan perkataan bahasa Arab sumah, di mana lambat ataupun perlahan. Maksudnya rendamkanlah dan angkat slowly lah, angkat perlahan. Maksudnya nak bagi masa tu supaya air tu kena dekat badan permukaan lalat tu dan dia activatekan bacillus tadi, segala bakteria yang baik tadi untuk hapuskan bakteria yang jahat dalam permukaan air itulah. Jadinya itulah setiap yang kita dengar hadis ke apa, kita percaya dan kita seharusnya cuba go in detail lah. Kenapa disebut sebegitu, kenapa perkataan ni, kenapa itu, kenapa ini.